Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minar rasyidin. Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min syarri nafsi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, yang saya muliakan Tuan Pengurusi dan juga barisan jawatankuasa masjid, para pegawai, imam, bilal dan syiah, para asatizah, tuan-tuan guru yang berada dalam majlis kita pada malam ini, Ustaz Izul yang saya muliakan, gementar saya. Moga Allah Subhanahu wa taala merahmati majlis kita, juga pengemuka masyarakat yang ada, kalau sekiranya ada muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia yang telah diberikan kepada kita berupa nikmat hidup, dan juga diberikan nikmat untuk kita melaksanakan kefarduan tuntutan yang telah ditanggungjawabkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu salat maghrib secara berjemaah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita teruskan dengan majlis yang mengingati Allah Subhanahu wa taala atau dipanggil majlis zikrullah, majlis membincangkan berkenaan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu yang telah diberikan atau disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kitab yang kita baca iaitu kitab Khulasatul Kalam Syarah Nazam Aqidatul Awam, pada muka surat yang ke-53, bab yang ke-10, bait syair yang ke-10, wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi, dan perkara yang harus dengan limpahan kurnianya dan keadilannya, dia meninggalkan bagi tiap-tiap makhluk seperti mana dia membuat tiap-tiap makhluk. Selepas daripada telah selesai, iaitu penulis, semoga Allah merahmati beliau, mudah-mudahan rahmat Allah tercurah ke atasnya daripada menerangkan sifat-sifat yang mesti kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia memulakan perbincangan tentang perkara yang boleh pada akal terhadap hak Allah Ta'ala, iaitu perkara yang harus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamaan membuat makhluk atau meninggalkannya. Maka Allah Ta'ala boleh memasukkan, antara contohnya, akan orang yang Allah Ta'ala kendaki di dalam syurga dengan limpah kurniaannya, dan Allah boleh menyiksa akan orang yang Allah Ta'ala kehendaki dengan keadilannya. Maka bagi Allah pilihan secara mutlak dan juga kehendak yang mutlak pada sekalian makhluknya, nisbah menjadikan dan mentiadakan serta memberi kecelakaan dan memberi kebahagiaan. Ini pengarang kitab
mengatakan berkenaan dengan keharusan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ibu ayah mati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang kita sebutkan sebelum-sebelum ini berkenaan dengan sifat 20 yang kita bincangkan, dan keharusan itu lebih kepada asma Allah Subhanahu wa taala. Keharusan lebih kepada asma ataupun nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Untuk menerangkan serba sedikit berkenaan dengan keharusan, saya tertarik dengan satu kitab yang saya bawa sebagai tambahan, sebagai tambahan untuk perbincangan kita pada malam ini. Tidaklah saya nak mensyarahkan kitab yang saya bawa ini, cumanya sebagai salah satu daripada keharusan pada nama-nama Allah ataupun asma Allah Subhanahu wa taala. Itu saya ambil daripada kitab Ujalatul Husna fi Syarah Asma'ullahul Husna. Itu menyemai nama Allah di hati Syarah 99 Nama Ilahi oleh Al-Imam Al-Hafiz Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang mana saya kira huraian dia yang dihuraikan sedikit oleh Maulana Ihsan cukup menarik, cukup menarik. Jadi saya ambil satu sahaja ataupun dua berkenaan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang mana Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah dua nama yang dibina dengan sirah mubalaghah daripada kalimah rahimah. Kalimah rahimah masdarnya adalah rahmah, yang membawa maksud dengan lembut hati menatijahkan pemberian. Maka tujuannya adalah pemberian. Dan nama-nama Allah diambil daripada ini, iaitu diambil maksud daripada tujuannya, bukan daripada asal makna sesuatu perkataan. Maksud Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama yang berasal daripada satu perkataan yang sama, iaitu Ar-Rahmah. Yang bermaksud apa dia? Kita sedia maklum Ar-Rahmah itu apa dia? Ar-Rahmah ini adalah kasih sayang. Apabila adanya kasih sayang, maka pasti ada sesuatu yang dikasihi. Ada sesuatu yang dikasihi, sesuatu yang menunaikan hajat orang, yang memerlukan dengan keinginannya sendiri kerana perhatian terhadap mereka. Itu kasih sayang yang kita nak memberikan dengan kasih sayang atau menunaikan hajat dengan sebab kasih sayang kita terhadap orang tersebut. Itu maksud Ar-Rahmah. Maka inilah dinamakan Ar-Rahmah. Manakala sesuatu yang menunaikan hajat orang, yang memerlukan, tanpa ada perhatian terhadap orang yang memerlukan kasih sayang itu, maka itu tidak dinamakan Ar-Rahim. Sebagai contoh, dia kata, contohnya satu robot, sebuah robot yang diprogramkan untuk memberi makanan kepada satu orang. Contohnya sekarang ada setengah-setengah restoran yang pelayan dia adalah robot. Pelayan dia adalah robot. Jadi robot tersebut dia bagi makan kepada customer tersebut bukan dengan dia diprogramkan. Dia tidak ada satu sifat pun dalam dia, diprogramkan untuk pergi hantar makanan.
begitu. Contoh, secara zahirnya dia menunaikan hajat orang yang memerlukan. Secara zahir, robot tadi, customer nak makanan, dia dah order, robot tu hantar, dia menunaikan hajat orang tersebut, tetapi bukan atas dasar perhatian atau keinginan dia sendiri. Bukan atas dasar perhatian robot tu terhadap orang tu atau keinginan robot tersebut kepada orang tersebut, sebab dia diprogram, tak ada perasaan, iaitu ingin membantu orang yang memerlukan itu. Adapun sebenarnya Ar-Rahim, dia mengasihi seseorang itu dengan kesengajaan dia. Sifat Ar-Rahim ni, dia mengasihi seorang itu dengan kesengajaan dia, kehendak dan perhatian yang ada pada dirinya terhadap orang yang dikasihinya. Itu sifat Ar-Rahim. Di samping itu, pengarang kitab mengatakan, orang yang ingin menunaikan hajat orang yang memerlukan, tetapi dia tidak menunaikan walaupun ia mampu, maka ini juga tidak dinamakan Ar-Rahim. Dia tahu dia mampu untuk tunaikan hajat dan dia ada perasaan nak tunaikan hajat, tetapi dia tak buat, maka ini juga bukan dinamakan Ar-Rahim. Sekiranya dia tidak mampu menunaikan hajat seorang, tetapi berkeinginan untuk menunaikan hajat seorang, timbul rasa kasihan, mengasihani dalam dirinya, maka juga bukan dinamakan sebagai Ar-Rahim, tetapi sebagai Ar-Raqah, iaitu kelembutan hati. Ini juga bukan maksud kepada Ar-Rahim. Sementara Ar-Rahmah yang disebutkan tadi, kasih sayang Allah, boleh dikategorikan sebagai sempurna dan juga umum. Kasih sayang yang sempurna adalah apabila Allah berkehendak untuk menunaikan hajat seseorang yang berhajat dan Allah menunaikannya. Kasih sayang yang umum pula mencakupi mereka yang berhak untuk mendapatkan kasih sayangnya, ataupun yang tidak, seperti orang kafir. Allah bagi, Allah tunaikan hajat semua makhluk dia, semua makhluk dia dengan kasih sayang dia, sama ada orang Islam atau orang kafir, sama ada orang yang bermaksiat, sama ada orang yang mencela Allah atau Rasul. Akan tetapi Allah tetap memberikan kasih sayangnya kepada mereka. Menurut Imam Ghazali, dia mentafsirkan, dia kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah asal daripada perkataan rahmah, tetapi kasih sayang, tetapi kedua-duanya mempunyai perbezaan yang tersendiri. Antaranya dari sudut lafaz. Dari sudut lafaz, Ar-Rahman lebih khusus kepada Allah daripada Ar-Rahim. Ar-Rahman lebih khusus kepada Allah berbanding Ar-Rahim. Kerana apa? Kerana menurut Imam Ghazali, tidak ada makhluk yang disifati dengan sifat Ar-Rahman, tetapi ada makhluk yang boleh disifati dengan Ar-Rahim. Seperti siapa? Seperti baginda Nabi SAW. Dalam surah At-Taubah ayat 128, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kalian, kata Allah dalam firman dia, Rasul dari kalangan kamu sendiri yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kalian, yang inginkan kebaikan bagi kalian, iaitu Rasul itu inginkan kebaikan untuk kalian, yang menumpahkan rasa belas
kasihan serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Maka kasih sayang ditunjukkan oleh makhluk selain daripada Allah dipanggil Rahim. Tetapi lafaz Ar-Rahman hanya dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala seperti mana firman-Nya dalam surah Isra ayat 100. Qul ud'ullaha aw ud'ur Rahman. Katakanlah wahai Muhammad, serulah nama Allah atau nama Ar-Rahman. Imam Ghazali juga dia mengatakan Rahman dari sifat Allah yang Maha Pengasih dapat dilihat daripada 4 sudut. Rahman Allah dapat dilihat melalui 4 sudut. Yang pertama, kasih sayang Allah mewujudkan hamba-hambanya. Dengan kasih sayang Allah lah yang mewujudkan hamba-hamba dia. Walaupun kita tahu Allah Maha mengetahui akan hamba-hamba dia. Dia tahu akan hamba ni akan durka, akan derhaka pada dia, akan buat onar pada ataupun maksiat, tetapi dengan kasih sayang dipanggil Ar-Rahman tersebut, dia mewujudkan hamba dia, melahirkan hamba dia. Kedua, Allah memberi petunjuk keimanan dan sebab-sebab kebahagiaan kepada hamba-hamba dia. Allah jugalah dengan kasih sayang dia memberi taufik dan hidayah, petunjuk dan hidayah, memberikan petunjuk pada kita dan memberi galakan kita untuk menuju ke arah hidayah tersebut. Bukanlah dengan sebab keupayaan kita. Sebenarnya semuanya daripada kasih sayang Allah. Ketiga, kebahagiaan di akhirat iaitu kenikmatan syurga juga merupakan satu bentuk kasih sayang Allah, kerahiman Allah kepada hamba dia. Dan yang keempat, nikmat melihat zat Allah yang maha mulia. Dan manakala bagi bahagian hamba pula, pertama, yang perlu hamba tersebut ada dengan sifat-sifatnya Allah berikan kerahiman, Rahman dan Rahim Allah kepada kita, maka hendaklah kita sebagai hamba Allah, apa dia? Yang pertama, hendaklah memandang hamba-hamba Allah, setiap hamba-hamba Allah yang lalai dengan pandangan kasih sayang. Dengan sifat kasih sayang yang Allah beri pada kita, kita kena tunjukkan orang yang lalai jauh pada Allah, kita kena pandang dia dengan kasih sayang. Kita kena pandang dia dengan kasih sayang. Yang kedua, memalingkan hamba-hamba Allah yang lalai itu daripada kelalaian kepada Allah. Maksudnya, yang pertama, kita kena pandang orang yang lalai pada Allah, jauh pada Allah, kita kena pandang dia dengan kasih sayang. Yang kedua, dengan kasih sayang tersebut bukan sekadar pandangnya, kita kena jumpa dia, dan kita dengan kasih sayang kita kena palingkan dia daripada jauh pada Allah, dekat pada Allah, dekat pada Allah juga dengan kasih sayang kita. Yang ketiga, menasihati seseorang dengan cara yang lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tegur nasihat satu orang tersebut dengan cara yang hikmah, dengan cara yang kasih sayang dan sebagainya. Yang keempat, kita dengan kasih sayang yang perlu ada pada kita sebagai satu orang Islam, memandang ahli maksiat juga dengan pandangan kasih sayang dan bukan penghinaan. Kata Maulana Ihsan, dia kata kita perlu bertindak dengan tindakan kasih sayang sesama manusia dari sudut agama atas sebab sifat Ar-Rahman Allah yang dilimpahkan kepada sekalian manusia. Kita ni kena bertindak dengan tindakan kasih sayang.
Sebab apa? Sebab rahmah. Sebab sifat rahmah Allah yang melimpahi kepada kita. Adapun Ar-Rahim boleh dikatakan berkasih sayang dari sudut pandang dunia. Adapun Ar-Rahim, kata Maulana Ihsan, boleh dikatakan berkasih sayang dari sudut pandang dunia. Itu kata dia, ia boleh dilihat daripada bahagian hamba dari sudut Ar-Rahim. Yang macam mana? Seharusnya seseorang itu tidak membiarkan mana-mana orang yang sekitar dia, yang fakir pada dia, yang miskin pada dia, di sekitar dia, jiran dia, kawasan dia, atau di negeri dia, yang memerlukan bantuan, melainkan dengan sifat Ar-Rahim kita berusaha mengambil berat dan bantu dia. Itu sebenar dia. Maka doakanlah mereka supaya Allah membantu mereka. Kalau tak mampu pun kita nak bantu dari sudut mal, harta atau tenaga. Tenaga bermaksud kita tolong iklankan, viralkan dan sebagainya sebagai bantuan. Maka yang terakhir dia kata, ataupun diselangi juga dengan doa supaya Allah membantu mereka yang betul-betul memerlukan bantuan. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis beliau, muttafaqun alaih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza istaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad bis-saharil wal humma. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh akan ikut terjaga, tidak boleh tidur, dan panas turut merasakan sakitnya. Muttafaqun alaih. Sama jugalah agak mana-mana orang yang mana memerlukan bantuan, siapa dia kita rasa agak sekitar negeri atau sebangsa dengan kita, agak seagama dengan kita, nak kaitkan dengan contohnya Palestin dan sebagainya juga boleh, agak kita kena turut merasa. Oleh itu menjadi kewajipan bagi sesama Muslim untuk membantu saudaranya yang mengalami kesusahan, kerana umat Islam seluruhnya diibarat sebagai satu anggota badan, di mana jika ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka anggota lain juga turut menanggungnya. Ada tak kita rasa? Kalau kata sekitar kita ataupun yang terkini, yang dahsyatnya Palestin lah. Kita tengok kena bom, berkecai, hancur. Ada tak perasaan kita seperti mana satu jasad tersebut sakitnya mereka, sakitnya kita? Persoalan dia katakan, persoalannya, mengapa Allah mewujudkan kesusahan? Mengapa Allah wujudkan kesedihan? Mengapa Allah wujudkan musibah ke atas manusia? Sedangkan Allah pada nama dia Ar-Rahman, pada nama dia Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Sedangkan nama Allah Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahim. Kenapa Allah wujudkan kesusahan, kesedihan, musibah? Kenapa? Maka jawapan dia
sesungguhnya di sebalik keburukan itu pastinya ada kebaikan. Pastinya ada kebaikan. Maka Allah menurunkan ujian berbentuk musibah. Allah datangkan ujian berbentuk musibah. Allah datangkan ujian berbentuk kesusahan. Allah datangkan ujian berbentuk kesedihan dan sebagainya, adalah untuk memberi kebaikan selepasnya. Yang mana kita tak tahu. Dia kata jika tidak ada keburukan tersebut, maka terbatallah kebaikan yang terkandung di sebalik keburukan itu. Contoh dia kata, ataupun ibaratnya, situasi pesakit yang perlu dipotong kaki akibat kencing manis. Secara zahir kita melihat tindakan memotong kaki itu adalah sesuatu yang buruk. Kawan tu ada kencing manis, elok ada kaki, kita potong kaki itu buruklah. Habis hilang kaki dia. Tetapi sebaliknya, dengan pembedahan tersebut, kuman yang wujud di kaki tidak akan merebak, sekaligus akan menyelamatkan anggota badan yang lain. Itu hikmah dia. Potong kaki susah kan? Musibah kan? Elok ada kaki, tengok tak ada kaki. Tapi di sebalik musibah tersebut, Allah beri apa? Salah satunya, kalau tak potong, kuman tu akan merebak. Bila potong, maka dengan izin Allah, kuman tersebut tak merebak. Kebaikan tersebut. Begitu juga dengan musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan untuk hamba-hamba dia. Bila Allah turunkan musibah, satu musibah, juga dengan kerahiman dan rahman dia, kasih sayang dia kepada hamba dia, yang mana apabila satu orang tersebut ditimpa musibah, maka pasti dan pasti di sebalik musibah tersebut, selepas berakhirnya musibah tersebut, Allah berikan kepada dia kebaikan. Seperti mana dalam kitab ni mengatakan, sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hamin wala husnin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Tidaklah seorang muslim yang ditimpa satu penyakit dan keletihan, kegusaran, kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya, dosa-dosa dia, kesalahan-kesalahannya. Kesimpulannya dia kata, segala kesusahan yang menimpa manusia adalah ujian yang pasti terdapat kebaikan, kerahman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala janji dalam Al-Quran, dalam surah Syah ayat yang ke-6, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya sesudah kesusahan itu adanya kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, sungguhnya sesudah kesudahan itu adanya kemudahan. Maka itu salah satulah yang mana kita sebelum ini menceritakan ataupun membicarakan berkenaan dengan sifat yang wajib ataupun sifat yang mesti pada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, tidak ada lawan dia, tidak boleh ada lawan dia. Tetapi dengan nama-nama Allah itu dipanggil harus boleh jadi ada lawannya. Contohnya Allah Maha Pengasih, juga Allah dengan
apa, dengan kerahiman dia, dia bagi kepada kita rezeki. Tetapi boleh juga, contoh kalau kata agak dalam sifat 20 mengatakan Allah itu wujud, boleh tak ada lawan dia? Allah tak wujud? Tak boleh, mustahil. Tapi dari sudut Rahman Allah Subhanahu wa taala, Rahim Allah Subhanahu wa taala, agak Allah datangkan musibah, Allah datangkan musibah, kita kata inikah apa kerahiman Allah datangkan musibah? Boleh jadi. Sama juga dengan nama Allah, akan Ar-Razzaq, Allah bagi rezeki. Boleh tak Allah tak bagi rezeki? Boleh. Agak boleh. Hari ini Allah bagi rezeki pada satu orang, Allah tutup rezeki pada satu orang. Boleh. Ada lawannya. Itu dipanggil sebagai keharusan. Agak. Jadi daripada apa yang panjang lagi, agak menarik kitab ini untuk dibaca, agak kupasan dia pun lain daripada yang lain, lebih menyentuh pada saya lah, agak menceritakan berkenaan dengan nama-nama Allah ataupun asma Allah Subhanahu wa taala. Dia cerita berkenaan dengan Al-Malik, agak Malik ini penguasa, agak bagi manusia juga. Bagaimana penguasanya, apa itu penguasa, agak contoh dia kata apa, para nabi juga dikatakan raja. Al-Malik ini raja, penguasa. Para nabi juga dikatakan raja. Kerana apa? Kerana kewujudan mereka, manusia mendapat hidayah dan petunjuk, sedangkan para nabi tidak memerlukan manusia lain untuk beri dia hidayah. Seorang raja dia adalah orang yang apa, tidak memerlukan kepada yang lain untuk beri kepada dia, dia yang memberi. Jadi pada manusia, nabi adalah juga raja, dia memberi petunjuk dan hidayah, tetapi dia tidak memerlukan orang lain untuk beri petunjuk dan hidayah pada dia. Juga dikatakan seorang doktor juga merupakan raja pada bidang dia. Dia memberi rawatan kepada orang lain, dan orang lain agak yang bukan doktor tak boleh beri rawatan kepada dia sebab kepakarannya. Contoh begitu. Agak raja yang dunia juga sama, dia mewujudkan pada manusia, menyelesaikan hajat-hajat orang, rakyat di bawahnya, tapi rakyat di bawah tidak boleh menyelesaikan hajat raja. Begitu. Agak Imam Ghazali menekankan dua konsep Malik. Yang pertama istighna, dan yang kedua iftiqar. Dalam sifat seorang raja, seorang itu istighna terhadap selain dia, dan orang lain iftiqar terhadapnya, kata Imam Ghazali. Maka inilah sifat seorang raja. Tidak kira dalam bidang apapun, sama ada dunia atau akhirat, sifat ini adalah satu pemberian dari Allah, dan mereka yang memiliki sifat ini sepatutnya mempunyai peluang untuk apa dia? Untuk meletakkan diri mereka lebih dekat dengan Allah. Satu orang yang ada sifat raja, seorang suami, dia raja rumah tangga. Seorang isteri, dia raja dalam urusan rumah tangga dan anak-anak. Dan dia sepatutnya dengan sifat tersebut dia mesti menghayati dan mendekatkan diri dengan raja tersebut kepada raja segala raja, Malikul Mulk. Kata Maulana Ihsan, kerana dia kata salah satu usaha dalam mendekatkan diri dengan Allah, seorang itu perlu bersifat dengan sifat Allah, bukan secara hakikat, tetapi dengan cara berusaha mengenal dan mengamalkan sifat tersebut. Maka dalam usaha bersifat dengan sifat Malik, seorang itu perlulah mengurangkan hajatnya terhadap dunia dengan bersifat zuhud terhadap perkara-perkara keduniaan. Keduniaan yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin,
adalah segala sesuatu yang tidak memberi manfaat buat kita di akhirat sekalipun. Sekalipun ibadah, iaitu mereka yang beribadah dengan tujuan riak. Beribadah dengan tujuan riak kepada manusia lain. Zuhud tidak bermaksud seorang itu tidak memiliki harta dunia, tetapi zuhud yang sebenar dengan tidak merasakan atau memasukkan satu perasaan pun pada harta yang dimiliki. Apa yang ada dalam hati dia hanya kecintaan pada Allah. Yang lain tersebut hanya kegunaan duniawi semata. Itu maksud raja. Raja dia menggunakan hati dia sebagai tempat dia untuk Allah. Yang lain tersebut hanya kegunaan saja. Itu maksud Malik. Maksud Malik pada nama Allah, kalau kita nak sifatkan pada makna Maulana Ihsan juga pada Kudus yang maha suci, mengatakan apa dia, sirah yang sama Al-Quds, suci dan penyucian. Maksudnya dia menyucikan dan menafikan. Dinamakan satu tempat itu tanah suci kerana apa dia? Kerana satu tempat itu dinamakan suci apabila telah bebas daripada segala sifat-sifat kekotoran. Kalau ada sifat-sifat kotoran, tak namakan suci. Maka dia kata dimulakan dengan penyucian Al-Quddus, kerana Allah bersifat suci dari segala persifatan yang dapat dicapai oleh panca indera. Allah suci daripada segala benda yang terdapat pada panca indera kita yang 5, mata kita, telinga kita, mulut kita, fikiran kita, hati kita. Suci Allah pada segala benda. Kita nak menggambarkan apa yang Allah Ta'ala itu, kita sucikan. Itu kudus Dan persoalan dia kata, mengapa Allah menyatakan yang dia mempunyai tangan, wajah dan lain-lain sifat yang menyerupai manusia? Jawapan dia kata, semua perkara dan sifat yang disandarkan kepada zat Allah tidak dapat difahami dan diketahui oleh manusia. Dalam Quran juga ada sebut berkenaan dengan tangan dan sebagainya. Dalam hadis juga ada sebut. Tapi dia kata tidak dapat difahami dan diketahui manusia secara hakikat. Walaupun dikatakan lafaz-lafaz yang digunakan menyerupai sifat-sifat seorang manusia, sesungguhnya sifat-sifat tersebut tidak dilaksanakan oleh jisim seperti manusia. Asy'ariyah berpendapat bahawa ia merupakan sebahagian daripada mutasyabihat, maka kita tidak membahaskannya. Seorang manusia perlu mensucikan diri dalam 2 perkara besar dalam hidupnya, iaitu yang pertama pada ilmu dan yang kedua pada keinginan. Pada ilmu apa dia? Seorang itu perlulah menyucikan ilmu dia daripada segala perkara yang sia-sia. Seperti apa dia? Dia belajar ilmu untuk keperluan dunia dia. Dia belajar ilmu atau mengajar ilmu untuk kepentingan peribadi dan sebagainya, ataupun untuk memuaskan hawa nafsu dia. Dan sepatutnya bagi seorang insan, dia itu adalah memenuhkan dirinya dengan ilmu-ilmu yang bersifat hakiki. Itu apa dia? Keagamaan, ilmu yang boleh mendekatkan diri kita pada Allah, ilmu yang boleh mengenalkan kita lebih pada Allah, ilmu yang mana bila kita belajar kita lebih takut pada Allah, dan ilmu yang kita belajar menyebabkan segala sesuatu yang kita buat ataupun tujuan hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang sebenar. Yang kedua dari sudut keinginan. Keinginan dia apa dia? Atau kehendak.
seorang itu hendaklah menyucikan keinginannya dari berputar sekitar keduniaan. Seperti apa dia? Pangkat, darjat, kekayaan, nama dan sebagainya. Kerana apa dia? Kehendak, keinginan ini pada keduniaan, kita kena maklum dia bersifat fana atau sementara. Kita ada jawatan tinggi, satu masa kita akan jatuh. Kita ada pangkat bos, satu masa kita akan turun pangkat kita. Sepatutnya dia kata, keinginan seorang insan itu tak lain tak bukan hendaklah menjadikan Allah sebagai tujuan hidup dia, redha Allah sebagai tujuan hidup dia. Jadi dia kena sucikan ilmu dia, dia kena sucikan kehendak dia. Bagaimana orang yang cerdik, yang bijaksana, dia menyiapkan rumah di akhirat, itulah kehendak dia. Itulah kehendak dia. Maka itu yang disampaikan dalam sifat yang disebut sebagai Quddus. Maka habislah perbicaraan kita berkenaan dengan tajuk yang kita baca, wajaizun. Segala perkara yang harus dengan limpahan kurnia dia dan keadilannya, kita sentuh bab nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada masa akan datang kita akan sentuh pada bab yang ke-11, bait yang ke-11, arsalal anbiya dzawil fatanah bisidqi wat tabligh wal amanah. Wallahu taala alam. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan dan kesilapan yang sepanjang penyampaian. Juga kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah, suratul as dan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.